إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. إلهي أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمني من علمك يا عليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Fadil Ashabul Fadilah, barisan jawatan kuasa Masjid Negara, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh peserta pengajian duha bagi Masjid Negara, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat? Dah sarapan? Dah kan? Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung bacaan buku nilai masa di sisi ulama, Qimatuz Zaman 'inda ulama, lil Imam Al-Syeikh Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullahu taala. Dan macam biasa tuan-tuan, kita dulu baca bulan 2 kau bila dah. Lepas tu dia tak ingat mana pergi muka surat dia. Berapa kak? 22 bulan 2. Jadi kita berhenti muka surat berapa ni? 48, 55. Dah dua mazhab ni, mazhab mana yang betul ni? 55 ya, 55. Okey. Halaman 55 tuan-tuan. Itu cerita tak habis tu, 55 tu. Kita baca tentang dua imam, Al-Imam Ibnu Aqil radhiyallahu an dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Boleh? Jadi maksudnya cerita tu bermula pada halaman 54. Okey? Kita ulang sikit ya. 54. Jadi tuan-tuan, kita kena faham buku ni, kalau baca sekali pun boleh faham. Buku ni tak susah lah, sebab dia cerita tentang manaqib, biografi ulama. Dan buku ni kita anggap sebagai panduan dan motivasi bersama. Dia bukan kitab hukum, dia bukan tentang SOP fatwa, dia bukan tentang tafsir, ya kan? Buku ni buku yang ringan, tetapi perlu juga untuk kita baca sebagai tujuannya apa? Sebagai kita anggap ya motivasi untuk kita lah. Ya, sebagai motivasi dan supaya kita mengenal insan-insan yang berjasa di kalangan para ulama yang wajib kita kenang mereka, kita hargai mereka, kita contohi mereka. Ya kan? Okey, maka pada hari ini insya-Allah dua nama pertama yang kita akan bincangkan ya, iaitu mengenai Al-Imam Ibnu Aqil dan Al-Imam Ibnul Jauzi. Boleh ya? Tayyib. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Antara barisan intelektual Islam yang menduduki kedudukan yang istimewa dalam penjagaan masa serta pengisiannya, diisi dengan apa? Amalan-amalan terpuji. Okey, amalan terpuji itu apa? Antaranya pengisian waktu itu ialah dengan ya menulis kitab, lagi berfikir, lagi bagi tazkirah, kemudian mendengar nasihat, tazkirah, muzakarah. Itulah dua tokoh yang kita akan mulakan
perbincangan duha pada pagi ini, iaitu dua tokoh yang bermazhab Imam Ahmad. Kalau kita khabar mazhab Imam Ahmad, mazhab apa? Mazhab Hambali. Boleh kan? Kalau kita ke mazhab Imam Ahmad, Hambali lah. Sebab yang mengasaskan mazhab Hambali itu namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, kalau kita boleh ingat, beliau ni asalnya ialah bermazhab Syafi'i. Ya, murid Imam Syafi'i, perawi mazhab qadim Imam Syafi'i di Baghdad. Okey, tetapi setelah melalui satu proses penghayatan, pengkayaan, pemerkasaan, maka Imam Ahmad tidak perlu lagi mengikut tok guru dia mazhab Imam Syafi'i. Beliau telah layak membina suatu mazhab baru, maka namanya mazhab Hambali. Boleh? Maka kaedahnya seorang mujtahid, saya buka situ dulu, ini dalam subjek usul fiqh. Seorang mujtahid, dia tidak boleh mengambil fatwa mujtahid yang lain. Ataupun kita kata seorang mufti, dia tidak boleh mengambil pandangan mufti yang lain. Sebab mufti dan mujtahid itu, dia telah ada kajian dia sendiri. Maka yang dia sampai, keputusan yang dia dapat, itu yang dia pegang. Itu tuan-tuan, satu yang itu kita kena faham. Yang kedua, pembinaan mazhab ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan kata saya dah 13 tahun ustaz ikut kuliah duha ni, campur kuliah maghrib lagi. Saya dah ikut kursus kat UM. Saya dah pergi ambil sijil dekat kuis. Itu bukan penilaian untuk kita berlepas daripada mazhab. Okey, jadi kita ni semua bermazhab. Dalilnya tadi Imam Ahmad tuan-tuan, dia asal mazhab Syafi'i, tapi kerana kelayakan dia, kehebatan dia dalam bidang-bidang ilmu agama ini, maka dia layak untuk membina sebuah mazhab baru, maka namanya mazhab Hambali. Kalau hari ini ada orang mengaku dia buat mazhab, itu membongak nama. Kalau kata ini tak, saya ada mazhab baru, kita tak ada kelayakan. Kita hanya menggali semula tulisan-tulisan, fatwa-fatwa, kajian orang dulu, ulama dulu, kita keluarkan. Itu je kemampuan hari ini. Dan kalau kita tengok dalam konteks COVID-19 ni, macam semalam saya dekat Radio Seremban petang malam, bincang pasal fake corona, sebenarnya tajuk semalam. Kalau dalam konteks ini kita tengok kenapa Jumaat dulu tak ada zuhur je, yang boleh pula berkumpul 3 orang dia, Imam, Bilal, Siap. Kemudian kita berubah, kalau saya refer fatwa Negeri Sembilan, kita bagi 12 orang. 12 orang ni pula semayang Jumaat tak payah qada, tak payah zuhur lah. Macam mana ni ustaz? Tadi zuhur, lepas sebulan dah okey sikit, tukar pula fatwa. SOP bertukar, fatwa bertukar, boleh pula 12 orang. 12 orang fatwa mana? 12 orang itu merupakan mazhab qadim Imam Syafi'i. Jadi mana sandaran Jabatan Mufti? Sandaran Jabatan Mufti, sandaran Ahli Jabatan Khusus Fatwa ialah fatwa Imam Syafi'i yang membenarkan solat Jumaat boleh dilakukan 12 orang tanpa perlu diulang. Maka sekaranglah nak pakai fatwa tu. Masa sekarang, maksud saya bulan Ompek dululah, masa PKPB tu, bolehlah pakai 12 orang. Dah makin elok, buka pula kepada jumlah asal 40 orang. Ini mungkin ibu-ibu tak perasan, suami kita ni pergi Jumaat ke tak Jumaat pun kita tak tahu kan. Dia asyik PKP sudah kan, padahal masjid dah buka. Dah buka 40 orang bulan 5 dulu. Saya anggarkanlah lebih kurang begitulah pergerakan dia. Dah boleh buka 40 orang. Dan sekarang alhamdulillah kita buka 1/3 daripada kapasiti sebenar masjid lah. Masjid negara kita ni 2000. Semalam saya di kuarter skala A 600. Begitulah tuan-tuan. Artinya apa yang ulama hari ni, panel fatwa, jawatan kuasa fatwa, panel pakar syariah, mereka hanya menggali fatwa-fatwa yang telah ada. Boleh? Bukan kita buat mazhab baru, tak. Kita follow mazhab-mazhab yang ada sebab kajian mereka telah tersedia. Cuma perlu kita hari ni menggali, mengkaji, keluarkan, persembahkan dalam bentuk semasa. Itu je.
Kalau orang kata saya tak ada mazhab, membongaklah kau. Saya tak ikut mazhab, tak ada. Kita orang awam, kita semua bermazhab. Buktinya kitab kita sebut apa? Imam Ibnu Aqil, Imam Ibnul Jauzi, dua orang ni bermazhab Hambali. Dia orang alim, dia masih bermazhab. Apatah kita ni tak berapa nak alim, maka kita follow mazhab yang ada. Mazhab kita ialah mazhab mufti kita. Itu kaedah orang awam. Apa yang diputuskan oleh pihak jawatan kuasa fatwa, itulah yang kita ikut. Mudah. Boleh? Taib. Yang pertama, jelas saya dah sebut tadi, Imam Ibnu Aqil, Imam Ibnul Jauzi, kedua-duanya mazhab Hambali. Baik. Ya, Imam Ibnu Aqil, tok guru dia Al-Khatibul Baghdadi. Tuan-tuan, bermaksud sebelum dia jadi imam, dia mesti jadi makmum dulu. Sebelum kita duduk pegang mikrofon, kita mengajar, kita mesti belajar terlebih dahulu, baru kita boleh mengajar. Hari ini orang suka bercakap benda yang dia tak tahu. Macam ni dia kata bid'ah ni, jarak-jarak ni, macam exam kita mesti rapatkan saf. Tuan-tuan pernah dengar Hizbut Tahrir? Pernah dengar tak Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir ni satu NGO yang berjuang di Malaysia. Dia asal Lubnan, Palestin sanalah. Dia cuba nak wujudkan rangkaian dia supaya dia satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Namanya Hizbut Tahrir, nama Arab lah. Tahrir ni artinya merdeka, begitulah. Hizbut Tahrir ni tuan, dia pun sibuk nak campur dalam Covid ni. Dia kata apa? Kerajaan berdosa kerana memberikan penjarakan dalam saf solat. Pemerintah berdosa. Semayang tak sah, mufti berdosa. Menteri agama berdosa. Kata siapa? Encik Hizbut Tahrir ni tuan-tuan. Padahal dia bukan tak tahu tuan-tuan, perkara ini perkara yang telah dikaji, diijtihadkan oleh para fuqaha. Perlu ada penjarakan, boleh ada penjarakan, tidak ada isu batal ataupun tidak afdal. Kecuali esok lepas dah tak ada P, esok dah PKP je, tak ada P ke tak ada apa, itu kita dapatlah sah balik. Tapi maksud saya ialah orang hari ini suka bercakap tanpa ilmu. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak komen, ta'allam, belajar dulu, summa takallam, baru komen. Kalau tak ada apa-apa, akhlak kita ialah bertanya, dapatkan kepastian, dapatkan pencerahan, baru kita bagi komen kita. Begitu tuan-tuan adabnya. Itulah kita. Kalau tak, bukan bidang kita, so jangan cakap apa-apalah, diamlah. Tapi kalau kita dah ada maklumat, ada sedikit ilmu, dah mengaji, kita share. Itu okey tuan-tuan. Taib. Jadi maknanya apa? Imam Ibnu Aqil ni, dia sebelum jadi imam, dia mengaji dulu. Siapa tok guru dia? Al-Khatibul Baghdadi. Okey. Lahir 431, wafat 1513. Okey tuan-tuan, diiktiraf keilmuan dia. Dan dia kata apa? Aku tidak menghalalkan bagi diriku mensia-siakan umur walau satu saat. Jadi dia dah bersumpah begitu. Tak ada nak sibuk-sibuk nak membawang kau apa kau, tak ada. Ya, nak mengunyit ke tak ada, bukan kojodan. Kojodan apa? Manfaatkan setiap detik dan waktu tu untuk kemaslahatan ummah, untuk kebaikan bekalan akhirat. Ya kan? Apa dia, kalau lidah aku tak mampu muzakarah, dah tak boleh mengajar dah. Penuh benar kuliah lah, sehari 5 kali kuliah mengajar macam waktu solat. Ya. Baca kitab pun mata dah kabur, dah tak nampak, letih. Apa dibuat? Aku pun rehat, tenang, relax, ya. Sambil tu apa? Cari idea, cari ilham untuk menulis. Mak tuan-tuan, nak bercakap dah penik, nak membaca mata dah tak larat, dah tak nampak. Apa buat? Sambil relax fikir pun bukan relax saja, bukan semata-mata baring, tetapi sambil-sambil tetap berfikir apakah lagi ilmu yang perlu dikongsikan kepada ummah. Ini cara ulama dulu tuan-tuan mengisi masa. Okey, tuan-tuan. Dan aku juga, siapa aku? Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Aqil. Aku juga merasakan tamakku dalam bidang ilmu ketika umur 80 lebih mantap berbanding ketika umur 20. Tu dia tuan-tuan. Kalau ada acik-acik nak, pakcik-pakcik umur 70 nak mengaji lagi, alhamdulillah. Ada semangat lagi nak datang.
Kalau tak boleh drive, tumpang kawan, naik Grab, datang juga ngaji juga, alhamdulillah. Walaupun duduk dalam dewan ni berapa jam, slot saya 2 jam, slot kedua kang 2 jam, 4 jam. Yang faham dia berapa jam? Setengah jam je Ustaz. 3 jam setengah tu tak ada tu dah, makan dia pun tak apa. Sekurang-kurang ada nilai. Waktu tuan-tuan hari ini diisi dengan perkara kebaikan. Sebab kita faham bukan semua benda yang Ustaz sampai tu kita boleh tangkap. Tak. Dia masuk sini, dia keluar melantun balik, tolong cek keluar tu biasa. Sampai pintu kan lupa. Muka surat pun tak ingat cancel lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kita dah isi waktu kita dengan perkara yang baik. Boleh kan? Ya. 80 tahun mengaji lagi. Okey, 70 tahun mengaji lagi. Saya ingat tuan-tuan, saya pergi umrah sekali 2016 kot. Saya pergi di Rusaifah. Rusaifah ni tempat Habib Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar Tanah Haram, seorang ulama hadis. Tuan-tuan, jadi masa tu tuan-tuan, masa hayat beliau Syekh Muhammad Alawi Maliki, tuan-tuan, orang ramai mengaji dengan dia. Dia meninggal lebih kurang tahun 2005. Sidi Muhammad ni meninggal tahun 2005. Kita pergi umrah 2016, pergi ke pondok dia, ke madrasah dia, ke banglo dia, tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, malam tu orang dah bongkok-bongkok, yang bergigi-gigi tu apa sakit itu? Apa nama? Pernah sebut tu, tak reti cakap orang putih itulah yang gigi-gigi tu. Jenis macam tu pun datang mengaji lagi, tuan-tuan. Bermaksud yang datang tu 80-an tu, dia yang sekarang ni cucu, yang mengajar sekarang cucu Syed Ahmad bin Muhammad bin Abbas. Yang datang mengaji, tuan-tuan, yang mengaji dengan Abbas dulu. Faham? Sidi Abbas dah meninggal, Sidi Muhammad dah meninggal, sekarang tinggal cucu Sidi Ahmad. Sidi Ahmad tu bayar saya lah, 45 umur dia, 46 umur dia. Tuan-tuan, Sidi Ahmad mengajar, cucu mengajar, yang belajar dengan atuk dia tu masih datang belajar. Itu tuan-tuan, kekuatan semangat mengaji. Ya, kita harap kita begitulah. Ya, walaupun mungkin tak boleh pergi masjid jauh-jauh, surau dekat rumah, masjid Korea kita ada sama untuk kekal mengaji. Tuan-tuan, kekal belajar, jangan lemah semangat. Umur 80 masih lagi mengaji. Ya, sama semangatnya lebih semangat berbanding ketika usia tahun 1 kuliah dulu. Sem 3 dekat UM dulu, umur 20 kan. Sekarang umur 80, terus bersemangat untuk mengaji. Aku ringkaskan waktu makan. Kalau boleh makan biskut goreng ya, randam, ya, capek berbanding roti. Dia adalah kaedah dia menjimatkan 1 saat 2 saat pun dia ambil kira juga. Kita membuang 1-2 jam pun kita tak kisah, ambil order lambat kan. Jadi tak kisah, sebab kita free, kita tak ada apa-apa nak buat, memang free. Ini kerugian bagi kita, tuan-tuan. Tapi ulama dulu bab makan pun dia sangat cerewet dari sudut pengurusan waktu. Kita cerewet dari sudut menu, dari sudut rasa. Tapi mereka cerewet dari sudut dia tak nak buang masa. Dia akan menjimatkan sebaik mungkin jadual mereka, tuan-tuan. Baik. Kenapa? Antara biskut goreng dengan roti ada beza masa untuk mengunyah. Tuan-tuan, maka masa tadi, kalau waktu mengunyah tadi tu, baik aku study, ulang kaji pelajaran. Okey. Sesungguhnya halaman 55. Perkara yang paling bernilai menurut persepakatan seluruh ulama adalah masa. Peluang terbaik untuk tujuan yang terbaik. Kojo kita banyak, tuan-tuan. Waktu kita sikit. Itu yang disebut oleh Imam Hasanul Banna, al-wajibat aktsaru minal awqat. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan itu sebenarnya kojo kita banyak. Tapi dek kerana kita tak pandai susun, tuan, satu kojo tak dibuat. Kan tugasan kita banyak. Patut bermula dengan subuh tadilah. Ya, alhamdulillah. Kita berjemaah subuh, yang lelaki, yang ibu-ibu di rumah. Kita dah bermula subuh. Yang lagi canggih, yang dah mula bangun pukul 5, tu canggih lagi. Yang lebih bagus mungkin awal sikit lagi, dah mula tahajud, dah mula bermunajat, dah mula 2 makra' Quran dibaca, selawat ke apa, hizib dibaca. Ini jadual yang cukup istimewa yang dimulakan dengan awal pagi. Ya, jadi kojo kita banyak. Susun jadual lagi ni, ada program itu, program ni, kita dah susun jadual kita. Inilah waktu ya yang paling bagus, tuan-tuan sekalian. Benda yang paling bernilai ialah masa kita.
Kan Allah takdirkan 2020 datanglah hamba Allah ni COVID-19 corona ni. Saya dulu tuan-tuan tahun 92 ambil SPM. 92 ambil SPM, guru saya bagi soalan bocor. Subjek bahasa Arab, nama apa tuan-tuan, nama soalan bocor tu dia kata tatallu'an 2020. Subjek bahasa Arab. Untuk karangan, ustaz saya kata okey, semua student hafal tajuk ni. Tatallu'an 2020 tuan-tuan apa benda wawasan 2020. Tahun 92 tu kita fikir apalah 2020 ni, tak apa tertidak lah. Kita fikirkan masa tu siapa PM? Tun M lah. Masa saya 92 tu Tun M sedang PM kan. Fikir tu, rupanya kita baru tahu ni 2020 ni COVID-19 tuan-tuan. Itu Allah bagi ya. Maka kojol kita banyak. Tetapi tuan-tuan, itu bergantung pada taufik Allah. Ada orang boleh siapkan sehari 5 kerja contohlah kan. Ada orang satu hari tuan 4, 3, 2, 1, ada satu habuk pun dia tak boleh buat. Kita tengok pengurusan waktu kan tuan-tuan, kalau bos-bos lah, saya tengok bos-bos yang hebat kan, pengurus CEO kan. Tuan-tuan tengok macam mana dia susun waktu dia. Tuan-tuan tengok Montori, Dr. Zul kita, macam mana dia susun jadual dia. Kalau nak diikutkan malas, kalau nak ikut mood kita tuan, kita kan moody. Ikut mood kita okey, kita baca. Malas. Kalau nak dilayan mood kita tuan-tuan, satu kojo tak jadi. Faham tak cakap jiboi itu? Kalau kita ikut mood kita, hari ni aku okey lah pergi. Nak ikut okey je tuan-tuan, akan masuk dalam grup WhatsApp. Ustaz saya tak datang kata dia. Kan kalau nak ikut okey, tapi jangan dilayan. Mood itu tak boleh dilayan. Sebab kewajipan kita lebih banyak tuan-tuan daripada waktu yang Allah peruntukkan. Tapi kalau kita dapat susun tadi sekurang-kurang 5 waktu solat di awal waktu, tu dah ada nilai-nilai penjagaan waktu tu dah ada pada kita. Lepas tu tadi adalah qabliyah ba'diyah, top up sikit. Ada wirid lepas solat, bagus. Kalau begitu dah adalah asas penjagaan waktu tu ialah kita tengok pada penjagaan solat. Tapi kalau solat dia out tuan-tuan hujung waktu tu dah nampak tanda kegagalan dah. Itu tanda awal lah tuan-tuan, nak kenal senang je. Kalau semayang pun boleh zuhur pukul 3 lagi. Asar pukul 6.30, maghrib pukul 8.29. Kalau macam tu tuan-tuan, itu dah nampak tanda kegagalan dia dalam mengurus waktu dia. Maka kita insya-Allah, ini azam kita, yang itu dulu kita jaga, solat itu kita jaga tuan-tuan. Itu dah ada ciri-ciri kebaikan, taufik Allah Ta'ala dah ada pada kita. Taib. Qala, kata Imam Ibnul Jauzi tuan-tuan, Imam Ibnul Jauzi komen tentang Imam Ibnu Aqil. Tuan-tuan yang keliru tau, sekarang ni kita tengah baca Ibnu Aqil, tapi yang memberi komentar ialah Imam Ibnul Jauzi. Kedua-duanya bermazhab Hambali kan. Taib. Imam Ibnu Aqil hanya sibuk untuk ilmu, lintasan hati beliau amat tajam. Kajiannya mencakupi perkara yang begitu kompleks dan mendalam. Contohnya kitab beliau namanya Al-Funun, kitab terbaik, bukti terbaik perkara yang disebutkan tadi. Tuan-tuan, apa kandungan kitab Al-Funun? Saya pun tak pernah jumpa kitab ni tuan-tuan, tapi tak apalah, kita bacalah. Apa kandungan dia? Dalam kitab Al-Funun tu ada mau'izah. Mau'izah ni apa? Hari ni orang sebut tausiah, ataupun lebih dekat dengan kita tazkirah. Begitulah, peringatan, nasihat. Dalam kitab Al-Funun tu mencakup peringatan, tazkirah, mau'izah, tafsir, fiqh, usul. Tuan-tuan, usul ada 2. Boleh ingat tak? Usul ada 2. Satu usuluddin, satu usul fiqh. Dua-dua ni penting. Okay, usuluddin ni kita mengaji ilmu tauhid, sifat 20. Okey, tuan-tuan, itu usuluddin. Kalau usul fiqh ni dasar SOP untuk keluar fatwa. Sebelum ada fiqh mesti ada usul dia dulu. Tuan-tuan mengaji fiqh, angkat tangan mana parih dia, surah apa nak baca hari Jumaat yang afdal, sembahyang raya haji ni nak mula sembahyang pukul berapa, korban boleh ke korban di luar sedangkan tempat kita orang susah. Itu fiqh. Tetapi sebelum muncul fiqh ada induk dia, itu namanya usul fiqh. Boleh?
Orang yang nak jadi mufti, dia mesti kuasai usul fiqh. Orang yang nak keluarkan fatwa, nak menjadi ulama, dia mesti tahu mahir dalam usul fiqh. Perkara ni kenapa Allah suruh tapi tak wajib? Apa contohnya? Quran sebut fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Fantashiru kalau tuan-tuan mengaji, dia fi'il amar, suruh. Bertebaranlah. Tapi ada haji tu dia tak nak pergi, dia tak nak bertebaran, dia nak duduk sampai asar. Salah tak? Ada satu pakcik tu dia kata saya tak nak keluar, saya nak stay, saya nak habiskan surah Kahfi. Salah ke yang tak bertebaran? Sedangkan Quran suruh bertebaran, balik. Wabtagu min fadlillah, cari rezeki. Pergi kedai, pergi kojo, masuk pejabat. Pergi kilang, pergi ladang, dia tak pergi. Wabtagu min, sedangkan itu suruhan. Tuan-tuan, jadi suruhan di situ, kalau dia belajar usul fiqh, suruhan itu bukan wajib. Itu cadangan, itu sarangan, pencerahan dan panduan sahaja. Yang berkojo dia kena keluar. Yang tak berkojo, pencen, dia boleh stay. Kalau dia memilih untuk stay. Sama tuan-tuan dalam bab buah-buahan, zakat pertanian. Allah kata apa? Kulu min thamarihi idza athmar. Makanlah daripada buah-buahan itu setelah dia masak, cukup dia punya apa tuan-tuan. Kemudian Allah kata wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkan zakat. Zakat padi, zakat gandum, keluarkan zakatnya. Tuan-tuan, yang wajibnya makan ke zakat? Kita pun boleh jawab kalau cukup syarat nisab, haul sebegitu, yang wajibnya zakat. Makan tu wajib ke? Dia tanam gandum tapi dia tak makan. Dia tanam padi tapi dia tak makan padi yang jenis itu. Apakah dia berdosa? Jawapannya tidak, sebab makan tak wajib. Yang wajibnya ialah bayar zakat. Jadi tuan-tuan, walaupun perintah tetapi tidak wajib, maka itu tuan-tuan namanya usul fiqh. Jadi sebab itu kita kena faham pergerakan fatwa itu tadi tu dia ada SOP dia. Orang hari ni kan kita sibuk 4 bulan ni, itu ya sup tu sebut sup SOP itulah. Sebenarnya SOP yang lebih ketat ialah SOP dalam pengeluaran hukum. Itu kita kena faham. Ya, tuan-tuan, SOP yang lebih ketat ialah menentukan hukum hakam. Maka itu tuan-tuan, ya, itu subjek itu namanya usul fiqh. Usuluddin, nahwu, lughah, syair, sejarah, hikayat. Ini semua terkandung dalam kitab Al-Funun. Siapa pengarang tadi? Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Dan ada juga dicatatkan di situ apa? Perdebatan, perbincangan, ya. Kemudian lintasan hatinya, idea-idea itu semua dimuatkan. Hari ni kadang-kadang idea tu kita masuk dalam Facebook. Kadang-kadang lah yang di Facebook ni, tapi kita punya idea tak apa-apa lah. Makan, masak, restoran, kucing, kita punya Facebook lah. Kita bagi itulah cukup canggih dah aku punya idea tu. Itu dah ilham tahap wali dah tu. Itu kita lah. Tapi kalau kata Imam Ibn Jauzi tuan, dia tak ada cerita pasal kucing ke, ya, tak ada. Itu cerita pasal rumput ke, tak. Jadi cerita, kalau cerita pun dia akan membabitkan hukum. Okey? Kalau bercerita pun dia akan mengaitkan mungkin dengan benda-benda keagamaan, tuan-tuan. Taib. Kata Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan, Imam Zahabi ni merupakan antara murid Imam Ibn Taymiyah. Imam Syamsuddin Az-Zahabi radhiyallahu an. Tuan-tuan, dia kata apa? Kitab Al-Funun ada 400 jilid. Ini kitab yang paling besar. Tuan, 400 jilid ni tuan-tuan tak muat satu meja kita ni dah. Tak muat satu meja ni tuan. Satu rak tu, 4 tingkat rak tu untuk kitab ni je, kitab Funun je. Okey, kalau ikut catatan Imam Ibn Rajab, tuan-tuan, dia kata kitab Funun tu 800 jilid. Tak apalah, ya. Dalam kitab Funun, beliau menuturkan mutiara hikmah yang berikut. Okey, antara petikan yang terdapat dalam kitab tersebut ialah, katanya, sesungguhnya sebaik-baik perkara yang memotong waktu, menyibukkan nafsu, menghampirkan diri seorang hamba kepada penciptanya yang maha agung adalah apa? Menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan tahniah, ya, terpilih lagi untuk hadir kuliah. Walaupun tadi kita faham, kita pun bukan masuk benar dah. Tapi yang penting hadir sama, alhamdulillah. Bawa hati sekali dalam ni. Okey, settle. Ini merupakan
sebesar-besar perkara yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala apa dia? Belajar. Kan? Mengaji ini merupakan perkara yang menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Ya. Dengan seseorang itu keluar dari kelam kejahilan kepada cahaya ilmu. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Demikianlah aku menyibukkan diriku dan menghabiskan masa aku, kata Imam Ibnu Aqil. Tuan-tuan, aku sentiasa catat apa yang aku pelajari. Kalau dengar apa-apa, aku catat. Ini pun kelemahan yang ketara lah, tuan-tuan. Bagi saya, orang Melayu kita bab ni memang fail lah. Kadang-kadang saya pun fail juga. Kita tak mampu catat. Hari ini kita dibantu lagi dengan peralatan ni, rakaman-rakaman Facebook ni, rakaman tuan-tuan apa MP3 ke apa, tuan-tuan, ini membantu kita, alhamdulillah. Tapi kalau rajin lah, kalau kadang tu tak buat kenangan ni, rakam lebih kan, tak dengar dah. Ini membantu kita. Jadi ini bentuk catatan, ada rekod. Okey, boleh sekali dengar tak faham, dengar kali kedua, okey dah faham, alhamdulillah. Contoh kan, tuan-tuan. Jadi Imam Ibnu Aqil, tuan-tuan, dia memang catat. Dan ulama dulu memang tak boleh pisah daripada pen, tak boleh pisah daripada nota. Walaupun otak mereka tu dah memang boleh ingat, dia menangkap, melekat, tetapi tetap mereka mencatat. Itu ikhtiar kita, tuan-tuan. Maka sebab itu latihlah diri kita, walaupun dah tua-tua, dah pencen pun, catat. Tulis, mungkin ada benda yang nanti kita terlepas pandang, catat, tulis. Pesan anak-anak kita, bawa pen, bawa buku kecil, nota, apa-apa perkara yang bermanfaat kita catat, tuan-tuan. Baik. Qala, kemudian tuan-tuan, aku catat apa yang aku belajar. Kemudian idea-idea bernas, dalam perdebatan pun aku join. Diskusi aku dengar, aku catat ilmu-ilmu tu. Tuan-tuan, ini semua perkara yang dilakukan oleh Imam Ibnu Aqil yang dicatatkan dalam kitab Al-Funun. Okey, terus. Macam mana pula suasana ketika beliau nazak? Halaman 56 ya. Taib. Masa nazak, kaum wanita menangis. Orang lelaki tak nangis dah, buat tak tahu je. Ni ulama nak meninggal, dicatat ke siapa yang menangis? Kaum ibu. Yang lelaki dia nangis lah, matilah. Orang lelaki ni kalau nangis nampak tak macu kan. Jadi muslimat ketika itu menangis. Sebab apa? Nanti ulama dah meninggal. Dan tuan-tuan, kalau kita perasan kan, Ramadan baru ni, saya rasa Ramadan seminggu sekali lah, Habib ni meninggal, Syekh itu meninggal, Tok Guru ni meninggal, ada je berita-berita tu. Dan kita kena faham, tuan-tuan, para ulama, para awliya ni merupakan pasak bumi ni. Pasak bumi ni maknanya mereka dengan keberkatan mereka, dakwah mereka, doa mereka, rintihan mereka, itu menyebabkan kita mendapat tempias keberkatan dan kebaikan. Itu kita kena faham. Dari sudut lain, tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi kata SAW, mautul alim thulmatun la tusad. Kematian orang alim tu satu apa nak sebut, thulmah ni macam lubang yang tak boleh ditimbus. Kematian orang alim suatu musibah yang tak boleh digantikan. Tuan-tuan nampak? Bahkan Imam As-Suyuti dia menyebutkan kewujudan seorang wali pada satu masa tu hukumnya fardu kifayah. Bermaksud Allah sentiasa gantikan. Tuan-tuan, ada yang mendoakan, yang membimbing kita kepada perkara-perkara yang baik. Okey. Jadi itu yang kita baca. Banyak ulama-ulama yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga Allah merahmati mereka dan moga kita dapat mencontohi kebaikan-kebaikan mereka, tuan-tuan. Okey. Jadi cerita dia nazak Ibnu Aqil. Tuan-tuan, orang perempuan dah nangis-nangis, sedih. Lepas ni siapa nak ngajar dan fardu ain, siapa nak ngajar dan tajwid, dan nangis-nangis dah, tuan-tuan. Jadi, apa mereka, tuan-tuan? Sesungguhnya kata Imam Ibnu Aqil, Eden dah mengajar 50 tahun. Dah jadi mufti 50 tahun, dah jadi qadhi, jadi hakim. Dan dah buat semua dah. 50 tahun aku dah mengajar, aku dah berfatwa, menyelesaikan masalah umat. Sekarang ni bagilah dia relax lah. Dan relaxnya ulama ialah dalam kubur dia. Maksudnya kerehatan yang sebenar ialah dalam syurga, bukan kat dunia. Dunia ni bukan waktu berehat. Tuan-tuan, kita hanya berehat untuk menyambung tugasan kerja-kerja yang berikutnya, mengambil tenaga
ya, ganti tenaga saja. Tetapi kerehatan yang sebenar tuan-tuan ialah dalam syurga. Jadi kata Imam Ibn Aqil, tak payahlah nangis-nangis dah. Cukuplah 50 tahun dia dah mengajar, dah membimbing umat, dah jadi mufti. Biarlah dan kembali kepada Allah dengan ketenangan. Okey. Qala, beliau tidak meninggalkan apa-apa, melainkan apa yang ditinggalkan, tanah tak ada, banglo tak ada, pencen tak ada, yang ada kitab. Itulah hasil dia yang ditinggalkan pada kita hari ini. Imam Ibn Aqil, tuan-tuan, itu yang ditinggalkan kepada kita. Apa lagi? Adalah jubah solai dua, adalah sorban, adalah sikit baju pakaian. Itu sahaja yang ditinggalkan, tuan-tuan. Harta dunia tak ada. Ini susah sikit lah. Saya pun tak ikutlah cara macam ni, tuan, kan. Kita tak mampu ikut cara begini. Tetapi pengorbanan para ulama, tuan-tuan, dikorbankan segala-galanya untuk Allah. Ini kita baca je lah, ya. Tuan-tuan, kita baca. Susah nak cari orang yang sebegini, ya, yang begitu zuhud, tuan-tuan. Nilai barang-barangnya tersebut itu, kalau kata kitab tadi dengan pakaian itu, hanya cukup untuk bayar hutang, hanya cukup untuk selenggara kain kapan. Zaman tu tak ada khairat kematian. Kan kita hari ni kebanyakan masjid surau kan ada khairat kematian. Jadi sonanglah kau jual, meninggal, confirm meninggal, dah. Datanglah tim masjid, uruskan kapan semua, pemandi kapan, solat. Mudahlah sikit. Yang terlibat khairat kematian tu tak adalah waris pening nak cari 1,200, nak gali kubur ni, bayar. Kan semua kena bayar. Semua kos kan. Zaman ini mana ada khairat kematian. Zaman Imam Ibn Aqil ni, tuan-tuan. Jadi duit sendiri, apa nak mana nak cokau duit, nak dapat duit nak uruskan jenazah ni, tuan-tuan terpaksa jual baju tadi untuk beli kain kapan. Itu membayangkan kemiskinan beliau lah, ya, kezuhudan beliau yang tidak langsung memikirkan duit untuk disimpan, tetapi hanya memikirkan meninggalkan ilmu untuk diwarisi oleh kita, tuan-tuan. Perhatikan. Ini kata siapa? Syekh Abdul Fattah. Dia kata apa? Perhatikan wahai pembaca yang budiman, jangan tidur walaupun dah makan mihun, kata dia. Semoga Allah merahmati kita semua. Bagaimana keikhlasan, penjagaan masa, kecenderungan hati dalam melakukan setiap kebaikan akan menghasilkan. Jadi anak kuncinya apa ni? Ikhlas. Anak kuncinya apa? Ikhlas. Macam mana dapat ikhlas? Belajar dengan orang-orang ikhlas. Walaupun bukan nama dia Haji Ikhlas ke, Surah Ikhlas ke, tak apalah, nama tu nombor 2 lah. Belajar dengan orang ikhlas, kita dapat ikhlas. Apa ikhlas? Kita tak nampak yang kita buat tu kita punya. Kita nampak yang kita datang ni dengan taufik Allah. Kita tak nampak yang duit yang kita laburkan RM10, berapa yang kita wakafkan tu, kita tak nampak kita punya. Kita nampak itu Allah yang izinkan. Segala kebaikan kita akan nisbahkan kepada Allah, segala kekurangan kelemahan kita nisbahkan kepada diri kita. Kita tak nampak yang semayang malam 12 rakaat tu kita punya, tetapi kita nampak itu merupakan hadiah yang Allah gerakkan kita untuk melakukan solat tersebut. Kita tak nampak kita khatam 3 kali. Ramadan baru ini kita khatam 3 kali, 5 kali, seminggu sekali kita khatam. Kita tak nampak itu kelebihan kita, tetapi kita akan menyerahkan kelebihan itu Allah yang mengizinkan, menggerakkan lidah kita, mata kita, hati kita untuk membaca Quran tersebut. Ini ikhlas. Kan, sehingga Syekh Saleh dalam kitab Ilham Nafi' dia kata al-ikhlas alla taral ikhlas. Ini tinggi punya maqam. Ikhlas tu pun tak nampak. Maksudnya tidak menyandarkan kebaikan tu pada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa yang disimpulkan di sini ialah, kata Syekh Abdul Fattah, kesimpulan dia apa dia? Ikhlas. Ikhlas, tuan-tuan. Kemudian apa tadi? Dengan mujahadah, dengan penjagaan jadual yang rapi, penjagaan masa yang betul. Ini semua akan menatijahkan, tuan-tuan, apa dia? Hasil yang memberangsangkan. Contoh tadi kitab 800 jilid. Tuan-tuan, banyak lagi tulisan beliau, tuan-tuan, yang tak disenaraikan. Maka tuan-tuan, pada halaman 57, sikit akan jadi banyak. Banjir besar berlaku macam mana? Hasil titisan air yang sedikit. Air bertakung, tuan-tuan, air banjir. Ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Macam mana? Alangkah benar dan indahnya perkataan Imam Bahauddin Al-Halabi An-Nahwi
dalam mutiara hikmahnya yang masyhur, tuan-tuan, dia kata apa? Menghimpunkan sedikit demi sedikit tetapi secara berterusan akan menghasilkan hasil yang banyak lagi menakjubkan. Kita macam itulah, sikit-sikit dia start belajar sikit-sikit dia, sebulan sekali belajar, 3 minggu ponteng. Baca Quran, dulu ada juga dapatlah 10 juzuk masa Ramadan. 10 juzuk itu pun PKP tak boleh keluar. Kalau pergi bazar Ramadan memang sejuzuk lah sebulan tu. Sikit-sikit dia Ustaz. Ibadat ni saya belajar dalam YouTube tak ada banyak-banyak. Ibadat jangan buat banyak-banyak, nanti melampau, kata dia. Macam tu juga puji Nabi jangan banyak-banyak, selawat Nabi seminggu sekali je. Kalau boleh tak payah pun tak apa, sebab dalam sembahyang kita dah baca selawat dah sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit kan. Kalau sedekah pun jangan banyak-banyak, sikit-sikit, RM1 je. Tahun 70-an RM1, 80-an RM1. Gaji dia naik ni, pencen jusa RM1 juga lagi. Tak boleh banyak-banyak, nanti apa, over ekstrim, kata dia. Lepas tu syurga, nak syurga apa? Firdaus. Kerja beramal lebih kurang, yang paling gondah kita bagi, yang paling selekeh kita sembahkan pada Allah Ta'ala. Tapi syurga nak apa? Firdaus lah, dengan Nabi lah duduk, apa barang dengan wali-wali ni, ulama-ulama ni bawah. Itulah kita, tuan-tuan. Tetapi maksudnya tadi salah faham. Jangan salah faham. Okey, walaupun sedikit tetapi yang dia nak ialah berterusan. Okey, tak apalah kita mampu sebulan sekali tapi konsisten, istiqamah. Daripada kita ni, tuan-tuan, hangat-hangat. Itulah, mula-mula semangatlah. Apa kuliah kau beritahu aku dah pencen. Semua kuliah kena ikut. Mana boleh ikut semua serentak. Ada yang kita kena ikut rakaman, tuan-tuan. Tapi maksudnya jangan mula-mula ya semangat. Kita ukur kemampuan kita satu, tuan-tuan, faktor umur, faktor tenaga, kemudian faktor kita nak menangkap ilmu tu, ukurlah masing-masing kemampuan kita kan, tuan-tuan. Tetapi kita buat tu secara berterusan walaupun dia sedikit. Itu kaedah yang ulama bagi berdasarkan hadis Nabi SAW kan, tuan-tuan. Allah tak pernah boring. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tak pernah bosan, melainkan kamu yang bosan. Apa? Allah tidak pernah bosan memberikan pahala kepada kamu, melainkan kamulah yang akan bosan meninggalkan amalan itu nanti. Maksudnya apa? Mula-mula kita buat pulun, tengah nak baru dapat hidayah lah, kata kan. Habis semua orang disalahkan dia baru start masuk masjid, semua orang yang tak pergi masjid tu dibida'ahkan dia, disalahkan, baru semangat. Tuan-tuan, semangat sahaja tak memadai. Okey, semangat kita mesti dipandu oleh ilmu mesti berguru, tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bosan untuk memberikan pahala kepada kamu, melainkan kamulah nanti yang bosan. Kamu dah rasa tak boleh, dah tak baca langsung Quran. Jadi jangan hari pertama nak terus baca 2 surah, pulun surah Baqarah dengan surah Ali Imran, memang tak terbuai lah. Kita baca berdikit-dikit, berperingkat-peringkat, tetapi berterusan. Itu lagi baik, tuan-tuan, daripada kita baca banyak lepas tu 3 tahun tak mengaji. Boleh Taib, tuan-tuan. Itu cara dia. Al-yawma syai'un wa ghadan mislahu min nukhabil ilmi allati tultaqatu yahsulul mar'u biha hikmah wa innamas saydu ijtima'ul nuqati. Hari ini sedikit, esok juga sedikit. Kalau boleh sedikit, kalau boleh banyak, buatlah banyak. Kan? Kalau boleh sikit, buatlah mana yang kita mampu sikit, tuan-tuan. Daripada mutiara ilmu yang dikutip. Kita mengaji sehari 1 subjek. Okeylah. Untuk tuan-tuan orang awam, sekali 1 subjek dah kira handal lah tu. Maksudnya apa? Sehari saya ikut kuliah ustazah lah lepas asar pukul 3 petang. Untuk ibu-ibu kan, settle lah tu, sehari 1. Terror dah tu. Untuk kita lelaki, sehari kuliah maghrib sekali. Okey, tapi berterusan. Berterusan, berturut-turut. Kalau boleh sehari sekali, kalau boleh tambah, saya boleh 2 Ustaz. Ambillah 2 lagi, banyaklah fadilat dia. Begitu tuan-tuan kaedah dia. Kalau boleh lebih, hari Sabtu kuliah subuh. Saya tak boleh masuk kuliah subuh dekat Pancu Jaya, tuan-tuan, di Seremban tu, masjid tu. Dia punya tadarus setiap pagi, Isnin sampai Ahad. Dan tadarus dia, tuan-tuan, dia ada tuan haji tu baca terjemahan macam Radio 3 Seremban. Dia baca terjemahan tu memang best dan mengambil masa setengah jam. Jadi kalau setengah jam, saya datang habis subuh 6.30 wirid,
Dia setiap tadarus habis pukul 7. Jadi saya nak tazkirah pukul apa? 7 suku saya nak jalan sini dah. Jadi kuliah subuh tak payah saya nak susun dah. Masjid tu tak payah. Saya kena tangguhkan lah. Tuan-tuan Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita susun. Subuh dah dapat 1. Hari ni ekstra duha. Okey, kemudian ada rezeki kuliah maghrib 3. Kalau mampu 3 lah. Hujung minggu. Kalau boleh 1 lah. Itu tuan-tuan kita ukur kemampuan kita, tetapi kita buat mesti berterusan. Taib, selesai. Okey tuan-tuan, Imam Ibnul Jauzi. Okey, masuk tokoh yang kedua. Okey, setakat ni kita dah selesai Imam Ibnu Aqil. Boleh? Okey tuan, kita baca sikit dulu kan, kita rehat sekejap. Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala selesai. Kita masuk Imam Ibnul Jauzi. Dia karang tuan-tuan lebih kurang 500 kitab. Imam Abul Faraj, bezakan sikit maaf saya sebut Al-Faraj tuan-tuan. Ra, kalau tak pakai alif lam farajim. Boleh dengar betul? Farajim, faraj. Ra kalau bagi hati beza ra faraj, ra bagi atas. Ra ini namanya Abul Faraj. Abul Faraj ini maknanya kemuliaan, kebebasan. Al-Faraj. Al-Faraj itu artinya kebebasan, kesenangan, keselamatan. Tapi kalau ra tu mati, Al-Farj. Tu maksud yang tuan-tuan faham lah. Boleh beza tak? Bezanya titik mati, sukun dengan berbaris. Kalau sukun farj, itu wanita. Kalau faraj bagi hati, ra tu berbaris atas, maka maksudnya tuan-tuan kesenangan, keselamatan. Itu beza. Hati-hati kalau nak baca. Jadi namanya bukan Abu Farj, tapi Abul Faraj. Ra berbaris atas. Maksudnya habis total berubah. Faraj dengan farj. Okey, baik. Nama dalam IC dia apa? Dalam Jabatan Pendaftaran Negara, nama dia Abdul Rahman bin Ali. Kita dah jelaskan tadi mazhabnya mazhab Hambali, lahir 507, wafat 597. Tuan-tuan, okey, di sini diterangkan bagaimana latar belakang kehidupan Imam Ibnul Jauzi. Tuan-tuan macam mana jadual dia? Okey, apabila didatangi tetamu. Okey, orang kadang-kadang kita kan suka, dan masuk PKP tuan-tuan, kita otak kita jadi macam tu, macam sel kita tak berhubung tu. Kalau tahu barang dapur habis, orang cakap bang bawang habis, yes, kita suka sebab kita nak keluar. Kita tak boleh duduk rumah, tak boleh. Ketua keluarga kan boleh beli barang mula-mula kan. Kalau tak ada pek pun naik motor pusing kampung pun jadi. Tak boleh tuan-tuan, otak kita tak pergi masjid, tak boleh kuliah asyik online kan. Kita pun dah jadi gila cakap seorang-seorang kan. Tuan-tuan. Jadi masya-Allah tabarakallah, itulah kita ni hidup kita bersosial kan, bermasyarakat kan. Baguslah dari satu sudut, tapi kalau melampau nak berparti je, nak berpesta je, nak kenduri je pun tak boleh lah. Ya tuan-tuan Okey, baik. Jadi kalau Imam Ibnu Jauzi ni tuan-tuan, kalau ada tetamu datang ataupun ni kumpulan tim membawang sendirian berhad ni, suka mensisihkan masa. Dalam kitab Saidul Khatir, Imam Ibnu Jauzi menyebutkan radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sewajibnya ke atas manusia mengetahui akan kemuliaan masa. Wajib tahu nilai masa. Ia tidak sepatutnya buang walaupun sedetik selain perkara yang menghampirkan diri kepada Allah. Jadi hari ini kita menghampirkan diri kepada Allah dengan apa? Menuntut ilmu, kan? Ia mesti mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting, sama ada perkataan ataupun amalan. Kadang-kadang kita pun bertembung jadual tuan-tuan. Jadi kita susunlah mana yang lebih aula, mana yang lebih utama yang mesti kita selesaikan. Kita ada 10 kerja minggu ni. Selesaikanlah ikut keturutan yang paling utama yang kita kena settlekan dulu. Tapi ataupun kita settlekan benda yang mudah dulu. Yang penting kerja siaplah. Menyusun waktu mengikut perkara keutamaan. Ini orang sebut apa? Kalau Syekh Yusuf Qardawi disebut fiqh aulawiyat. Apa dalil fiqh aulawiyat? Ketika Nabi SAW wafat tuan-tuan, satu tim
Sayyidina Ali, tuan-tuan Sayyidina Qutham, beberapa Sayyidina Abdullah, beberapa sahabat tidak mengikuti persidangan mesyuarat tergempar di balai Bani Saqifah. Sebab apa? Di balai itu, di dewan itu sedang berlaku perlantikan khalifah, betul kan? Siapa yang akan ganti Nabi SAW? Nabi dah wafat, siapa yang jadi ketua bagi orang Islam, betul kan tuan-tuan? Tapi sebahagian lagi tuan-tuan menguruskan jenazah, sebahagian lagi menguruskan urusan pentadbiran negara, siapa jadi khalifah. Orang kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kau ni gila kuasa, gila jawatan. Nabi Tuhan tak settle lagi, tengah mandi, tengah kafan, kau sibuk nak bubuk kuasa. Tetapi orang itu salah anggap. Perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu yang tepat, sebab untuk pengurusan jenazah dah ada tim dia, memang boleh selesai. Keluarga Nabi SAW, sahabat-sahabat besar terlibat untuk mengurukan jenazah. Kalau dibiarkan dewan itu kosong, ya tuan-tuan, maka kuasa tadi mungkin diambil alih oleh orang yang tidak diwasiatkan oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi secara tidak langsung, Nabi dah bagi isyarat, yang ganti aku nanti ni orang yang jadi imam masa aku sakit. Sepanjang Nabi sakit beberapa hari tuan-tuan, yang jadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dah ada tanda petunjuk Sayyidina Abu Bakar dilantik. Orang Ansar, orang Muhajirin nak Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak terlibat dalam pengurusan jenazah. Bukan bermaksud dia gila kuasa, dia hanya melaksanakan wasiat Nabi SAW sahaja untuk memastikan perjawatan itu letak kepada orang yang sesuai. Tuan-tuan kena faham. Maka perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu dianggap sebagai fiqh al-awlawiyat. Keutamaannya, beliau bukan berada pada sisi jenazah Nabi, tetapi keutamaan beliau ketika itu ialah berada di dewan untuk perundingan, perbincangan siapa jadi khalifah. Itu fiqh awlawiyat. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita kadang-kadang walaupun tak selalu berlaku, tapi mesti berlaku jugalah. Bertembung. Kalau bertembung bola, kuliah, mana pilih? Bola lah. Itu tak ada perbandingan sebenarnya tau. Tak boleh dibandingkan. Kuliah dengan bola tu memang tak boleh banding. Apa lagi tuan-tuan? Drama siri akhir dengan sembahyang isyak berjemaah, dia tak boleh banding tu dah. Itu tak ada aulawiyat. Itu mesti pergi berjemaah, itu mesti pergi kuliah. Tapi yang perbandingannya macam mana? Saya suka ustaznya mengajar, tapi saya kena ikut subjek yang satu lagi tu, subjek tu lagi penting, walaupun ustaz tu saya tak berapa minat. Di situ ada dua pertindihan, pertembungan. Mana kita nak pilih? Waktu sama, kuliah maghrib. Dekat situ tuan-tuan pilih. Pilih yang mana? Pilihan hati kita yang mana? Biasa mana yang berkenan kat hati kita lah, tak? Pilih mana yang lebih utama lah, keperluan kita. Kata yang itu saya kena lebih faham. Apa? Saya nak faham tauhid. Tauhid lah pergi. Yang ini taranum. Walaupun saya suka taranum, tapi taranum tu tak wajib. Tauhid. Jadi di situ fiqh aulawiyat, keutamaannya pergi mengaji tauhid. Tuan-tuan kiaskanlah perkara lain. Hari Sabtu ni ada kenduri ustaz. Kenduri ialah apa? Kenduri orang tu bagi pukul 12.30 sampai 3.30. Sekarang kan jemputan berapa? Nak kahwin sekarang lah 200.5 ya, untung. Catering lah rugi, tak boleh masak banyak-banyak. Pergi pengantin, untunglah sikit ke jemputan ni 200.5 kan. Tuan-tuan, pertembungan jemputan kenduri dengan kuliah Masjid Negara, mana nak pergi? Kalau yang bijak, dia boleh tapau dua-dua sekali. Kuliah pun dapat pergi, balik perut konyang pergi kenduri. Faham? Kalau dia pandai susun. Tapi orang kata tak susun, tuan, dia kalut. Jemputan 12.30, pukul 9 dia sampai. Apa hal? Pengantin baru nak susun kemah pun tak buka lagi. Baru nak susun meja, dia dah sampai. Apa hal? Orang pun jadi kelang kabut sebab tetamu sampai awal kan. Ini tuan-tuan kena pandai susun. Tapi dalam masyarakat kita memang ada jenis orang macam ni, jenis kelang kabut ni. Jenis terlampau menjaga masa tetapi tak reti masa, tak reti bahasa. Tuan-tuan, itu bahasa dia lah. Jadi yang penting tadi apa? Pandailah kita adjust mana yang lebih utama, mana yang perlu kita dahulukan. Fiqh aulawiyat. Okey tuan-tuan, maka sebab itu dia kata hendaklah, kata siapa ni? Kata Imam Ibnul Jauzi, hendaklah keinginanmu pada perkara kebaikan berterusan tanpa jemu selagi mampu. Jadi niat kita ni apa? InsyaAllah minggu depan saya datang.
InsyaAllah malam ni saya dengar ada satu kuliah saya nak pergi. InsyaAllah niat tu ada lah. Tuan-tuan, niat kita sentiasa niat yang baik-baik. Tuan-tuan ingat tu niat yang baik. In wil khaira fa innaka bi khairin ma nawaital khair. Niatkan yang baik-baik kerana kamu mesti berada pada keadaan yang baik selagi kamu berniat baik. Faham? Niat baik apa niat? Niat masuk ialah kuliah ni. Dia pakai istilah bahasa Arab, istilah macam-macam tak berapa faham, tapi masuk je, niat baik, niat belajar. Datang je. Tuan-tuan, niatkan yang baik-baik. Sebab saya selalu kempen kepada kawan-kawan kita, pada student-student saya kempen, tuan-tuan ni nak jadi mufti dah tak ada harapan ni. Susah. Nak jadi muntawi pun tak ada orang pilih dah. Tapi tuan-tuan, insya-Allah jangan terkejut. Akak-akak, acik-acik ni tuan-tuan haji yang datang ni, esok anak dia jadi mufti wilayah. Cicit dia nanti jadi imam besar masjid negara. Siapa ni? Ustaz sekian-sekian, rupa marin moyang dia tahun 2020 masa Covid dulu tu datang mengaji. Ni cerita bila ni 2058 esok. Kita dalam kubur dah. Anak cucu cicit kita tu menyampaikan Yasin, menyampaikan Quran, menyampaikan ilmu. Sampai macam mana ni? Tengok pula ayah dia ni, ayah kepada imam besar ni, imam besar 2058 esok, cicit tuan-tuan. Bukan orang alim, bukan mufti, bukan pegawai JAKIM. Ayah dia arkitek, ayah dia doktor gigi. Maksudnya bukan ustaz, tapi anak dia jadi imam besar, anak jadi mufti. Kenapa? Cek-cek balik rupa moyang dia dulu ni rajin mengaji. Moyang dia dulu khidmat ulama. Ini satu benda yang tuan-tuan mungkin kita terlepas pandang. Khidmat ulama ni kita rasa macam tak penting kan? Tapi tuan-tuan, rahsia futuh, kata Sidi Ahmad bin Idris radhiyallahu an, pengasas kepada tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Sidi Ahmad kata, antara asbab terbukanya pintu wawasan keilmuan bagi seorang murid itu adalah khidmat dia dengan gurunya. Benda tu yang kita mungkin kita tak, ilmu tu bukan tuan-tuan, bukan sekadar menadah kitab, tapi ilmu itu dia ada plus, ialah khidmat as-salihin, suhbah as-salihin. Itu perkara yang orang tak ambil hirau sangat. Bahkan hari ini ilmu tu dia dah ada dia punya piagam pelanggan dia, ialah menyaman guru, menyaman pensyarah. Kita punya SOP hari ni pula kan dah terbalik. Silap sikit kita saman. Kalau salah memang saman lah, tak apalah. Kalau memang terbukti salah, itu hak kita lah. Tapi maksudnya jangan sampai kita abaikan. Ni hari Rabu depan anak-anak kita dah sekolah kan, 15 hari bulan insyaAllah sekolah rendah. Yang SPM, STPM dah mula 2 minggu saya ingat kan. Tuan-tuan, jadi jangan sampai anak-anak kita tu dibisikkan, dinasihatkan tuan-tuan, jaga SOP apalah sebagainya, tanpa kita ingatkan kalau ada cikgu bawa barang banyak, offer dekat cikgu tu, mai saya tolong cikgu. Kalau guru tu sampai kebetulan kan parking, kita berani tak bukakan pintu kereta dia? Tak berani tuan-tuan hari ni. Kan tak berani kita khidmat buat macam tuan-tuan, kita tak sampai ke situ. Tetapi tuan-tuan, perkara ni tuan-tuan, dari sudut adabnya termasuk perkara yang membuka wawasan keilmuan. Dan kita kata tuan-tuan, Imam Ghazali ayah dia bukan orang alim, tukang jahit. Imam Ibn Daqiqil Ain ayahnya bukan orang alim, orang biasa, orang awam seperti kita, tetapi anaknya alim. Satu, sebab doa mak bapak tadi. Mak bapak orang kampung, tak tahu apa-apa pun, baca pun tak boleh, tapi niat dia baik. Satu. Kemudian dia tuan-tuan apa tadi, sentiasa khidmat dengan guru. Maka sebab itu melahirkan anak cucu cicit yang baik-baik. Kita pun tuan-tuan hari ini jadi baik bukan sebab kita baik sangat, tapi doa dulu moyang kita, ayah kita, nenek kita, opah kita yang doakan kita, alhamdulillah kita jadi baik. Ini berkat doa dan mesti berniat yang baik-baik tuan-tuan. Hadisnya, niyatul mu'min khairun min amalih. Terjemahan, niat seorang mukmin tu lebih baik daripada amalannya. Jadi kita berniat yang baik-baik tuan-tuan. Ini kempen sama-samalah. Niat insya-Allah lepas ni ada joki lebih sikit nak infak. Niat dulu, niat. InsyaAllah ada rezeki cukup ni, tahun depan umrah dah buka balik ni, nak pergi umrah, niat. Jangan nazar jangan nazar.
Nazar kan susah lah kita nak bayar. Ini niat saja, niat. Nazar tu berlafaz. Saya ada kawan tuan-tuan, dia bernazar. Mungkin saya dah cerita kat sini kan. Puasa 3 bulan berturut-turut. Ni nazar memang dahsyat lah ni. Sebab cinta lah, cerita cinta lah ni. Dapat dia perempuan tu. Dapat dia nak bernazar puasa. Apa tuan-tuan? Dia puasa tahun yang pertama tuan-tuan. Dah nak habis dah. Tuan-tuan, tinggal 2-3 hari sakit. Tak boleh habis puasa. Start daripada awal, satu balik. Jadi maksudnya kalau nak bernazar, kita bernazar kita standard apa tuan-tuan? Pisang. Upgrade sikit lah. Upgrade sikit tapi nazar jangan tadi yang 3 bulan berturut-turut tu jangan buat. Saya punya nazar senang je. Saya dulu PhD puasa hari putih. Hari putih okeylah. Kan tengah bulan kan bulan Islam 13, 14, 15. Okeylah, mampulah saya buat 3 hari berturut-turut tu boleh. Tapi kalau 3 minggu, kalau Ramadan bolehlah tahan. Puasa 6 pun baru ni PKP 4 hari je puasa Tak ada puasa 6, puasa 4 je. Lagi PKP lagi banyak hantu tuan-tuan. Kan nak keluar rumah tak boleh, makanan berlambak-lambak dalam rumah. Kan kawan WhatsApp ajak minum dah. Kan banyak cabaran ni tak. Jadi makna tuan-tuan, kita niatkan yang baik-baik tapi bezakan niat dengan nazar. Kalau nak bernazar pun kita ingatkan jangan perkara yang kita nak gempak I ustaz, kalau I nazar tak mainlah pergi masjid besi ke masjid apa barang ustaz. I punya nazar Masjid Aqsa. Kau dapat kau macam mana kau nak pergi? Porang lah apalah. Jadi jangan nazar yang susah-susah. Nazar duha. Duha yang sunat jadi wajib sebab dah bernazar. Nazar korban berat tak? Satu bahagian lembu. Itu saya rasa dalam konteks masyarakat kita masih kemampuan kita kan. Kalau setakat tu okey, tapi jangan nazar untuk 70 ekor. Mampu ke nanti? Mana nak cakap 70 ekor unta? Nazar satu bahagian lembu. Itu saya anggap begitu masih dalam kemampuan kita. Seekor kambing RM1,000 contoh. Kita ukurlah kemampuan kita. Kan? Dan nazar ni biasanya tertakluk juga kepada hajat kita kan, tuan-tuan. Jadi bezakan. Sekarang ni yang kita nak kempen ialah niat. Niat yang baik-baik. Saya datang ni bukan sebab saya baik. Saya tahu saya ni tak berapa baik pun, sembahyang pun tak khusyuk, baca Quran pun lintang bukang. Tapi saya datang jugalah ustaz, mudah-mudahan nanti anak saya jadi baik. Begitulah niat dia kan. Saya mula-mula saya nak jadi baiklah. Mudah-mudahan dalam pengajian ni tuan-tuan, doa kita makbul ni. Dalam kuliah tempat dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, dihuraikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dibincangkan hukum hakam agama. Ni doa kita mustajab. Masa ni kita sama-sambil berdoa, tuan-tuan kan. Ini satu perkara yang niat kita semua yang baik. Golongan salaf sentiasa mengejar masa. Tuan-tuan, ada orang lelaki, seorang bertanya kepada Al-Imam Amir bin Qais, seorang tabi'in. Amir bin Qais ni siapa? Seorang abid lagi zuhud, abid lagi zahid. Tuan-tuan ni, Amir bin Qais radhiyallahu an, orang ni ajak dia apa? Berburak. Mam, jom burak mam. Siapa PM lepas tu? PM tepi ke PM tengah? Masing-masing keluarlah skandal masing-masing. Bercakap kerja kan. Kata Imam Qais bin Amir bin Qais, nak berburak dengan dia boleh, tapi hentikan matahari daripada beredar. Kan kita baca dulu awal kitab tu kan, macam mana kita nak hentikan matahari? Benda tu tak berlaku selagi belum kiamat. Artinya mustahil kau nak ajak aku buang masa. Kau setakat perkara yang tak ada manfaat, aku tak nak terlibat. Tapi kalau benda yang memanfaatkan, memberi kelebihan kepada umat, kepada masyarakat, kepada ilmu, okey, itu aku boleh join. Itu jawapan Al-Imam Sayyidina Amir bin Qais radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita akan sambung sekejap lagi. Ramai orang yang mensia-siakan waktu tanpa faedah. Okey, tapi kita berhenti 3 minit ni, insya-Allah berfaedah lah. 3 minit tuan-tuan, bolehlah rehat sekejap je, saya bagi 3 minit. Silakan. Alhamdulillah.
Okey, sambil-sambil itu boleh uruskan kitabnya. Tuan-tuan, siapa yang dah ada kitab nak berwakaf ke Ma'had Ahmadi Gemencih, saya nak buat daurah bulan depan, tuan-tuan boleh wakafkan satu kitab dengan nilai RM20. Silakan. Surat 15 nota kaki tu. Ada orang tanya tadi mungkin tak tahu. 15 nota kaki bawah.
Ekstra 1 minit. 1 minit lagi boleh duduk tempat masing-masing. Ya, Jan? Mana? Saya tanya dia, malam yang malam ya, saya kecil tadi. Ya. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ramai orang mensia-siakan waktu. Ini komen daripada Imam Ibnul Jauzi. Kenapa dia kata? Tuan-tuan, Ibnul Jauzi tadi dia hidup sekitar tahun 500 Hijrah. Ya, lahir 507, wafat 597. Okey. Tahun 500 Hijrah lebih kurang, tuan-tuan. Dia komen dekat Sungai Dajlah di Baghdad. Dia kata apa? Orang malam-malam melepak, ya, baca buku asmara, bukan asrama, ya, siang dah malam tak tidur, melayan Facebook, melayan movie apa, tengok bola. Siang mengantuklah, tidurlah siang, malam dah jaga kan. Siang dihabiskan dengan tidur, ataupun ada yang lepak di pasar. Mereka ni tidak ubah seperti orang yang bercakap-cakap dalam sebuah kapal. Kapal terus berlabuh membawa mereka pergi, sedangkan mereka tak sedar, tak perasan kapal dah ke tengah lautan. Tuan-tuan, ini perumpamaan komen Imam Ibnul Jauzi terhadap sebahagian sikap masyarakat di zaman beliau. Ini tahun 500, tuan-tuan. Sekarang satu pek satu dah kan. Lagi parah lah, ya. Terlalu sedikit mereka yang memahami maksud kewujudan. Mereka diciptakan untuk ibadah, untuk menjadi hamba Allah, ya. Mereka patutnya sediakan bekalan untuk musafir. Allah sahaja yang tahu betapa pantasnya waktu berlalu. Segeralah mencari bekal sebelum terlambat. Ini nasihat Imam Ibnu Jauzi agar jangan kita mensia-siakan waktu kita, dan minta berlindung. Ya Allah,
Janganlah jumpa kawan-kawan yang asyik bawa kita kepada perkara yang sia-sia. Minta supaya kita bertemu dengan kawan-kawan yang bawa kita kepada kebaikan. Itu maksud dia. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada bersahabat dengan penganggur. Siapa penganggur? Iaitu mereka yang buang masa, tidak menghargai masa. Kan tadi orang ni dah boleh khatam Quran, yang ni boleh baca hizib, yang ni boleh baca kitab, yang ni boleh khidmat ibu ayah, yang ni boleh, yang ni langsung tak buat apa-apa. Minta perlindungan daripada Allah kalau kita bertemu kawan-kawan yang tidak menghargai waktu. Aku lihat ramai manusia yang sering kunjung mengunjung. Maksudnya apa? Asyik nak melepak je. Dan dia kata ini satu servis, satu perkhidmatan. Dia guna nama perkhidmatan, tapi sebalik itu ialah pembuangan waktu, pembaziran masa. Mereka bersembang terlampau lama. Mukadimah pantun 8 kerat. Cerita tu intro apa tak ada kena-mengena kadang-kadang. Terlampau lama. Bicara perkara yang tak perlu. Samping-samping tu maka masuklah encik bawang ni pun masuk, ngempek lah dia. Inilah budaya yang menular dalam kalangan ramai manusia di zaman kita. Zaman siapa ni? Ibnul Jauzi. Tahun 500 tuan-tuan. 1000 tahun yang lepas ni dah berlaku. Ini rezeki masing-masing. Kalau kita direzekikan dengan masyarakat yang baik, kawan-kawan yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau rezekinya dapat kawan yang ajak kita membuang masa je, ini na'udzubillah. Kadang-kadang tuan rumah sendiri minta diziarahi, raya kedua datanglah Ramadan, raya kedua tak boleh PKP. Raya pertama je boleh, itu pun tak boleh rentas. Datang Ramadan dia buat open house tahun lepas, bosan. Memanglah tuan-tuan, bosan duduk khususnya hari perayaan. Baru kita tahu kan tahun ni kan. Babang pegang tungkek tak? Khutbah masing-masing dapat tauliah, pegang tungkek di rumah masing-masing, baca khutbah raya baru ni kan. Tapi raya haji insya-Allah kita dah boleh solat di masjid lah. Taib. Masing-masing nak apa? Nak berkumpul, jalan, berborak, tahniah, salam-salam. Tapi yang itu bukanlah salah. Berkunjung, berziarah itu okey. Tapi yang tak okeynya kalau berlebih-lebihan. Itu maksudnya. Okey. Ini tuan-tuan satu skill yang kita kena ada ikut trend Imam Ibnul Jauzi ni, iaitu pandai menyambil-nyambil. Macam tuan-tuan lah menyambil-nyambil dengan kitab, catat dia satu tapi nak suap dia 3 orang 4 tu kan. Nyambil-nyambil tu. Pandai menyambil kan. Okey. Setelah saya mengetahui bahawa masa merupakan perkara yang paling mulia dan mesti diisi dengan kebaikan, kata Imam Ibn Jauzi, aku berada pada 2 persimpangan. Semua salah lah kita nak tegah orang datang, tetamu bawa rahmat. Betul? Sekarang kita ni strict sangat Kang, SOP sangat. Esok kau jadi sup, tak ada orang datang kawan kita dah, pun payah juga. Jadi confused, dalam dilema. Tuan-tuan, jadi apa nak buat? Aku kalau tak kasi orang datang pun aku pun boring, kata Imam Ibnul Jauzi. Aku pun suka tetamu datang, nak berbual-bual sikit. Jadi sebaliknya, jika aku hanya melayan dia orang, tak jadi kojo kan, nak layan tetamu je. Dan sebab tu tuan-tuan, dalam bertamu ni pun dia ada adab ad-dhiyafah, betul kan? Pemilihan waktu yang sesuai. Dan hari ni senang sikit sebab kita WhatsApp dulu kan, kita call dulu kan, boleh datang tak Kak? Lepas asal Kang nak hantar buah labu, hantar buah labu 3 minit je, tapi buat 3 jam kan. Jadi labu tu perkhidmatan, servis, alasan yang menghalalkan kita. Macam kita hantar orang buka puasa lah baru ni, kita pun gomak tu, putih rendam ke apa nama tu, apa tu tuan-tuan yang dalam daun pandan tu apa, dah nama menu lah dia tanya lah tuan-tuan. Itu alasan dia, tetapi ada masa untuk kita sembang sikit tuan-tuan, otak kita jam. Okey, jadi cerita dia kalau ditegah tetamu dan pula boring. Tapi kalau dia bawi orang datang tak ada tersusun, dia main lah datang je pun susah juga, habis dia nak menulis, dia nak membaca, dia nak berwirid, ganggu juga. Jadi tuan, sebab tu dua-dua pihak mesti faham. Kita tuan rumah pun faham, dia tetamu pun kena faham kita.
Dia rasa tuan sampai 12.30 malam dia lepak sama kita, poning je kepala tu kan. Ya, patut datang janji pukul 8 sampai 9.30. Patut pukul 10.30 dah boleh beredar, tak, dia standby lah tu, tunggu Dian gugur pula 12.30. Jadi itu pun tuan-tuan, maksud saya ialah pandai-pandailah kita adjust. Kita sebagai tetamu, kita ada kewajipan kita, ada SOP kita, adab kita. Tuan rumah pun dia ada dia punya kewajipannya. Sama-sama bincang elok lah ya. Sama-sama faham adab. Baik. Apabila gagal berbuat demikian, ya, dia kata aku cuba mengelak daripada pertemuan. Aku kalau boleh tak adalah nak harap tetamu datang ramai-ramai dah. Kata Imam Ibn Jauzi, ya. Kalau dia kata apabila gagal, aku akan meringkaskan percakapan agar tetamu cepat beredar. Jadi kalau tetamu jenis faham bahasa, kalau jenis tak erti bahasa tuan-tuan, dia stay je dulu ya kan. Dah habis lauk dia ni, tak tahu nak masak apa lagi ni. Dah habis dah. Stok dah habis. Dia tunggu lagi, ni ada dessert ke apa benda lagi ni, tunggu sabar dia kata. Jadi tak sepatutnya begitulah ya. Maka Imam Ibn Jauzi kata, aku kalau dah potong cakap tu, harap-harap tetamu fahamlah waktu berkunjung telah tamat. Jadi ini penting tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya dan kita semua, kita kena fahamlah sikit tentang apa keperluan, kesibukan. Kita kena, kecuali kalau memang tuan rumah tu tahan kita. Faham tak? Nanti dulu sarapan pagi esok. Dia tak kasi balik lah, suruh tidur. Itu cerita lain lah. Kalau dah kapat ataupun datang pun jauh, yang ni daripada Kedah, yang ni daripada Johor dan KL kan, itu cerita lain lah. Itu memang kita suka sama suka, memang harap dia lama nak sembang, itu tak apalah, itu sekali-sekala. Tapi kalau jiran tiga selang rumah, tiga je selang rumah kita nombor 18, dia nombor 23 rumah ke dekat, datang sekali ziarah 5 jam, apa macam domam kita tuan-tuan. Jadi maksud saya tadi tu, pandai-pandailah bawa diri. Kalau tak kan ziarah tu dia tak jadi apa, dah jadi dosa. Jadi dosa. Kita tak faham keperluan orang, kita fikir keperluan kita. Aku sekarang tengah boring, kau mesti layan aku berbual. Itu tak boleh lah kan. Jadi kita mesti meraihkan, memahami keperluan yang kita kata tadi, kewajipan kita lebih banyak daripada waktu yang kita ada. Okey, taib. Qala, ya, kalau agak-agak tetamu datang juga, aku akan ringkaskan perbincangan, percakapan, dan aku bagi dia beberapa inisiatif. Ya, aku buat kerja lain. Ini saya kata tadi menyambil, bukan menyambal, menyambil. Apa dia? Jangan sia-siakan waktu. Contohnya, masa pertemuan tu dengan tetamu, apa? Potong kertas, asah pensel, ikat buku. Ini zaman itu. Zaman itu tuan, ke hari ini kita ini memang menyambi kerja kita ni, bedalah ni. Menyambi kerja kita ni. WhatsApp ni kan. Ini memang menyambi. Ya pula daripada kelas pukul 9 sampai pukul 3 petang masih WhatsApp, dia pun tak guna juga. Itu menyambil ni pun kena tengoklah keadaan dan suasana. Kita paling pandai menyambil orang Melayu, orang Malaysia ni tuan, handphone lah. Traffic light pantang color tak hijau, memang kita handphone lah, WhatsApp lah. Dah hijau pun kita WhatsApp belakang, dah belakang tukar lampu merah balik, tak dapat berjalan. Sebab apa? Kita punya masalah WhatsApp tadi, kita melayan WhatsApp. Menyambil perlu, tetapi tuan-tuan jangan sampai ganggu, sampai tidak pandai, tak kena tempat dan masa dia. Pandainya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia menyambil apa? Jadi tetamu pun dapat dilayan, boleh. Sebab benda tu bukan kena tumpuan sangat. Ada perkara, kecuali mungkin dengan mak ayah kita tak sesuai lah. Dengan mak ayah kita tu perlukan tumpuan mungkin tak bolehlah hanya menyambil ya. Mungkin kena fokus bercakap, saya adabnya lah. Tapi kalau kita dah biasa kenalan ni, dia pun faham kita pun faham dia, maka proses menyambil ini, melakukan perkara lain, 2 kerja dalam satu masa, 3 kerja dalam satu masa, ini satu teknik yang baik dalam penjagaan masa. Ada tuan-tuan istilahnya apa, lembab ke apa, memang tak boleh buat 2 kerja. Dia kalau masak nasi je, walaupun nasi tu pakai rice cooker, nak tunggu masak 10 minit, dia tak boleh buat kerja lain. Dia tak boleh menyambil goreng ikan. Ini pun kita kata tahap gaban jugalah dia punya menyambil ni. Patut macam kaum ibu, dia lagi pandai lah. Satu masa tu 4 kerja dia boleh siap. Ini bab menyambil tuan-tuan. Kalau dengan makhluk lain, tapi kalau dengan manusia pun kita boleh lah, hanya sembang-sembang tu boleh sambil-sambil buat kerja lain tuan-tuan ya. Mesti dilakukan perkara ini, kata Syekh ya. Kerana apa? Dia tak perlukan tumpuan. Tapi kalau baca kitab kena tumpuan. Kalau berzikir
Boleh kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa pergi kan jadi apa? Kenduri tu. 250 ya kenduri mana boleh lebih berburak dia. Subhanallah tak boleh gini. Jadi tak boleh menyambil lah. Itu satu kerja je lah satu masa. Tapi kalau dah habis nanti masa sambil kita berjalan, sambil kita ke parking kereta tu menyambil lah, sembang lah. Tuan-tuan Jadi sebab kenapa boleh menyambil tuan? Sebab perkara ni bukan perlukan kepada optimum penggunaan akal kita, tetapi boleh dilakukan sambil perkara lain boleh kita siapkan, tetamu pun dapat dilayan dan kerja kita pun siap. Kalau tuan-tuan nak ikut orang sibuk-sibuk ni tuan-tuan, orang penting-penting ni, orang sibuk ni, mana ada masa nak tumpu nak dengan kita. Kita kena terima lah, kita menghadap dia ada sambil-sambil tu dia sign surat ke, dia balas WhatsApp ke contoh. Kita kena terima sebab itu perkara yang kita anggap menyambil. Terus tuan-tuan. Qala 60. Kemuliaan waktu hanya dapat difahami oleh orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Umur berapa sekarang Ji? Datuk? Saya 70 kata Datuk tu. Datin Seri saya 50. Ini cikgu saya bau pencen ustaz 58. Ni berapa umur Kak? Saya masing-masing sebut umur masing-masing tuan. Umur kita kata Imam Ibn Athaillah, umur kita dikira bukan dari tarikh lahir kita. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tuan-tuan, Sahibul Hikam, dalam kitab yang diterjemah oleh dulu Dr. Zul, saya bersama Dr. Zul dulu tuan-tuan, ada sebuah kitab yang saya baca sekarang di Podiksen, Bahjatun Nufus tuan-tuan. Kitab tu sebut umur kita bukan dikira daripada tarikh lahir kita, tetapi umur kita dikira daripada sejak bila kita kenal Allah. Tadi 70 Umar Datuk tu kan, 70 dia start semayang umur berapa? 55 umur dia baru 25 lah. Umur berapa? 25 umur cik tu. Kenapa lah 25? Yalah dia semayang mula umur 55 baru start semayang. Umur sebenar kita ialah umur kita mula mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu baru kira, bukan kira tarikh lahir tuan-tuan maka sebab itu taufik mengisi masa Imam Ibnul Jauzi kita baca tadi tuan-tuan, kita baca tadi Ibnu Aqil, ni taufik. Mereka memaksimumkan sepenuhnya peluang yang ada, pengisian waktu, masa. Tapi tuan-tuan, kita tengok ramai je orang tak kisah pun, tak semayang pun, tak ada apa-apa pun. Ini sebab puncanya tidak menerima pimpinan taufik daripada Allah Ta'ala. Sedangkan tuan-tuan, perkara yang paling mahal turun daripada atas ke bawah, daripada langit turun ke bumi ialah taufik. Allah yang mengizinkan kita hadir, Allah yang mentaufikkan kita solat. Ini taufik nama dia. Perkara yang paling mahal yang turun daripada atas tuan-tuan ialah taufik. Perkara yang paling mahal yang naik daripada bawah, daripada bumi naik ke atas, apa dia? Siapa boleh jawab? Kita belanja makan tengah hari nanti, bungkui. Apa tuan-tuan? Perkara yang paling mahal daripada bawah naik ke atas ialah ikhlas. Daripada atas turun ke bawah, taufik tuan-tuan. Maka sebab tu ini komentar lagi daripada Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Saya lihat ramai orang tidak mengenal erti kehidupan. Kan? Hidup dia apa? Hidup dia untuk perut dia lah. Hidup dia untuk apa? Untuk hiburan dia lah. Sebahagian sibuk kumpul harta, siang hari pergi kat shopping center, pergi kat pasar, tengok orang macam-macam, kadang-kadang dah bercampur pula mungkar maksiat. Ada pula sibuk dulu main catur. Kat Baghdad dulu zaman Ibnu Jauzi, orang sibuk main dam, main catur lah. Ada cerita kutuk kerajaan, ada bincang pasal ekonomi macam terror ya, macam pandai ya, padahal dia duit 30 sen pun tak nak jaga. Komen itu, komen ni. Maka kata Imam Ibn Jauzi, saya mendapat pengajaran bahawa Allah tidak mengurniakan kemuliaan karamah umur, karamah waktu, melainkan orang yang Allah pilih mendapat taufik daripadanya. Kalau macam tu ustaz, bukan salah saya lah, sebab Allah tak pilih saya nak. Macam mana tuan-tuan? Saya nak datang kuliah, saya nak semayang, tapi Allah tak pilih saya, macam mana?
Bukan Allah tak pilih kita, kita yang tak sudi mengambil taufik tersebut. Kita tak ada usaha memilih jalan-jalan itu. Kita yang menolak peluang dan tuah itu. Maka Allah tak pilih kita. Akhirnya tuan-tuan, jadi apa? Kau tak payah masuk masjid lah. Allah tak nak tengok muka kau kat masjid. Kau tak payah datang kuliah lah. Majlis zikir kau tak payah ada lah. Allah tak nak tengok. Ini tuan-tuan nilai yang sangat buruk. Perkara yang patut merisaukan kita. Kan? Allah berfirman, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Sadaqallahul azim. Sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Jadi maknanya nak taufik ni tuan, kita kena bersabar. Kan? Sabar sikit. Orang mengajak kita pada perkara-perkara yang macam-macam, kena sabar sikit. Tuan-tuan, kena sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengelak daripada maksiat. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak dianugerahkan perkara baik tuan, melainkan orang yang memperoleh keuntungan yang besar. Maka walaupun kita ni mungkin bukan orang kaya, mungkin kita ni bukan orang yang bergelar, yang ada pengaruh, tapi kita beruntung besar. Kenapa? Kita dianugerahkan, direzekikan mengaji, direzekikan boleh baca Quran, direzekikan lidah kita masih boleh menyebut nama Allah. Itu dah rezeki besar tuan-tuan. Jadi minta taufik Allah Ta'ala. Golongan salaf, sikit lagi tuan, 10 minit lagi. Ataupun ada soalan ke? Kalau soalan, saya buka soalan dulu. Tuan-tuan jangan tanya dalam grup, handphone saya tinggal. Kalau ada tanya dalam grup tu, kena ulang balik soalan. Cuma tadi Hajah ada bertanya pada halaman nota kaki tu, saya ada tersilap terjemah sikit, saya cek baliklah nanti. Halaman 13 ya, perkataan Imam Asy-Syaukani itu saya ada tersilap, nanti saya cek balik. Tu ada satu komen tadi, insya-Allah. Terima kasih. Ya. Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada apa-apa, saya nak baca lagi ni. Ya, sebab saya tak sabar nak khatam ni tuan. Nak khatam pun ambil lagi tahun depan ni. Boleh Tayyib, saya teruskan. Tak ada. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Semua fahamlah kau. Semua dapat taufik Ustaz, kami dapat taufik. Baik. Qala, jadi rujukan kita tuan-tuan untuk memotivasikan kita ni orang soleh, lebih utama khususnya kalangan orang terdahulu, orang salaf. Bukan salafi wahabi itu dah, bukan. Jangan salah faham. Ya, orang salaf, kalangan imam-imam kita, ulama-ulama kita. Tuan-tuan, contohnya Qadhi Iyad. Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad tuan, dia kata apa? Saya kenal manusia yang boleh dibilang percakapannya dari satu Jumaat ke Jumaat yang lain. Apa maksudnya? Tuan-tuan, dalam seminggu tu dia cakap sikit je. Kita jangan kata seminggu, antara azan dengan qamat dah 1000 patah perkataan kita bercakap. Kan? Tuan-tuan menyambi-nyambi tuan-tuan, kita banyak bercakap. Kata Imam Fudail bin Iyad, seorang tokoh sufi besar zaman itu tuan-tuan, dia kata apa? Aku ada member-member aku yang memang tak bercakap. Tak bercakap tu bukan sebab sombong ke apa, tak. Dia memang tak ada benda dia nak cakap, dia tak cakap, dia diam. Begitu tuan-tuan zaman itu. Kemudian tuan-tuan, aku pernah lawat seorang lelaki. Ya, orang tu tanya, agak-agak saya datang ni kacau tak? Ganggu tuan tak? Apakah kedatangan saya ni mengganggu tuan? Kata lelaki tu secara jujur, betul. Saya sekarang sedang baca Quran. Sekarang macam mana pula baca Quran, bukan boleh menyambil kan? Maka sebenarnya kau datang ni memang ganggu jadual saya lah. Jadi tak boleh lah. Tuan-tuan, tapi kita hari ni memang tak tergamak nak cakap macam tu. Kan? Kawan dah WhatsApp, orang dah telefon, kita dah serba salah. Kita nak ceritakan, kata belagak lah tu, sajalah tu, masa tu lah baca surah Kahfi. So tadi tak nak baca. Memang kita masa tu kita free nak baca. Kan? Kadang orang tak faham tuan-tuan keadaan kita kan. Jadi zaman itu mereka boleh berterus terang. Maaf ya, saya tak dapat join hari ni. Ya, sebab saya ada wirid yang perlu saya selesaikan. Saya tertangguh semalam, patut saya baca 100 kali Allah, saya tak buat, jadi saya kena tangguh. Pagi ni saya nak baca. Jadi saya tak dapat join. Kalau boleh terima okey, tapi Allah masuk ni lah Allah. Kan Allah tu wiridnya bid'ah kata dia. Tak boleh sebut nama Allah. Habis sebut apa? Qadai.
pasar tani, bola, swimming pool, mikrofon, sebutlah nama lain selain Allah. Kan tuan-tuan, jadi masalah. Jadi tolonglah faham. Ini yang kita nak faham. Kalau kita tak boleh buat macam dia kadang dia tidur awal. Habis isyak 9.30 dah tidur dah. Sebab apa dia nak bangun pukul 4? Kita pukul 9.45 WhatsApp dia, jom lepak mama. Alah, pukul 10 dah tidur. Marah kat orang tu pula. Biarlah dia tidur awal. Sebab dia nak bangun awal. Kita memang bangun as-salatu khairum minan naum, lainlah. Jadi tolong faham orang punya jadual. Jangan kita nak susun orang punya masa macam susun jadual kita. Ini penting. Kalau tak boleh buat macam dia pun, itu jadual dia, hak dia, kita tak boleh campur. Ini tuan-tuan walaupun adik-beradik kita, walaupun orang kenalan rapat kita, tolonglah hargai, hormati jadual orang, lebih-lebih lagi kalau dia nak buat benda yang baik, tuan-tuan. Taib, sikit lagi. Ini tuan-tuan Imam As-Sariyus Saqati. Siapa Sariyus Saqati ni? Tok guru dan pak saudara kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya ulang balik semula, tuan-tuan catat tak? Bulan depan nak tanya. Ini bukan sari orang India tu pakai. As-Sariyus Saqati ni tuan, bapa saudara merangkap tok guru kepada Imam Junaid. Pernah dengar nama Imam Junaid tuan? Imam Junaid Al-Baghdadi ini tokoh besar dalam tarikat tasawuf. Semua sanad tarikat kita tuan-tuan bersambung dengan Imam Junaid ni. Saya Ahmadiyah, Firdaus Naqsyabandiyah, ada yang Syadiliyah, ada yang Alawiyah. Semua tarikat-tarikat ni mesti tompo Imam Junaid Baghdadi. Ni tokoh Sayyidut Taifah, ulama tasawuf tersohor di zaman itu. Imam Junaid tuan-tuan. Pak saudara dia yang ni kita baca ni, As-Sariyus Saqati tuan-tuan. Dia tengok ada sekelompok orang buang masuk. Jadi dia kata apa? Kamu sekarang sedang berada dengan penganggur. Penganggur ni bukan sebab dia tak boleh berniaga burger masa PKP tu. Penganggur ni bukan sebab dia tak boleh buka kedai masa Covid ni. Bukan. Penganggur yang sebenar ialah pembazir, pembuang masa. Maka Imam Sariyus Saqati dia tinggalkan. Aku tak boleh join, aku tak boleh bersama dengan kumpulan-kumpulan ni. Buang masa. Masa untuk berzikir, masa untuk baca Quran, masa untuk berkuliah, itu yang patut diisi. Tuan-tuan, apabila tuan rumah melayani tetamu dengan baik, dan tetamu pula gemarkan, kita memang macam itulah orang Melayu ni kan, sopan-sopan, okey lah, tak adalah masalah. Boleh je tuan-tuan. Tapi akan ada kesan dia nanti apa? Terlampau lama bona pula. Ganggu tuan rumah tu, nak halau dah pukul 12, nak halau serba salah. Tuan rumah tu cakap dah, saya lepas isyak ni pukul 9 ada jemputan, adik saya jemput rumah ujung tu, adik saya jemput open house, nak buat tahlil labah sikit. Tetamu datang asar tadi. Jadi tetamu adjust lah waktu, agak-agak maghrib balik lah. Dia duduk juga sampai pukul 10. Jadi tuan-tuan, ini senario yang saya harap walaupun tak berlaku pada tuan-tuan dan perempuan, tapi kita tolong faham. Tolong faham orang punya masalah, tolong faham jadual orang. Jangan terlampau berlama-lama melepak berkunjung. Ada sekelompok manusia duduk bersama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Okey, ingat. Tadi Imam Fudail bin Iyad, kemudian Imam Sariyus Saqati, kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ketiga-tiga ni tuan semua orang tarikat. Semua orang syekh tarikat tuan-tuan Imam Ma'ruf Al-Karhi tuan-tuan, orang tu datang bersembang dengan Imam Ma'ruf, tapi lama pula, panjang mana pula sembang Sesungguhnya kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, Allah tak sesekali membiarkan matahari dari terus beredar. Habis kau bila nak belah, kata dia, macam itulah. Matahari dah bergerak, kamu bila nak beredar dari rumah saya. Kalau cakap macam ni kan buruk bunyi Kalau saya tuan rumah, tuan-tuan datang rumah saya lah, saya cakap macam ni kan tak elok bunyinya kan. Tapi kita juga sebagai tetamu kena memahami bahawa ada tempoh yang sesuai, waktu yang bersesuaian untuk kita berkunjung, bersembang dan sebagainya tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kali ini saya tanda kat 61. Ada joki sebulan 2 lagi terjumpa, saya tanda muka surat 61 Masjid Negara. Okey, insya-Allah nanti ada rezeki kita jumpa tuan-tuan, walaupun kita tak mampu nak jadi macam mereka tuan-tuan, tapi insya-Allah mudah-mudahan sedikit-sedikit kita mencontohi, mengikuti tuan-tuan. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada kebaikannya untuk kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, dan saya buka lagi ya, kalau yang nak berwakaf tadi tu RM20 untuk buku, boleh tanya nanti ya. Boleh masuk dalam grup. Sila Kak, sila. Bismillah. Ajar. Macam mana ajar sekali lagi? Okey. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Zaman Jepun aja tanya hang jangan main tuan-tuan makan koyubi ni. Iyalah, terima kasih aja. Baik. Jadi itu zaman darurat lah. Dia bukan cerita zaman Jepunnya masa jam, masa apa-apa kecemasan ya. Jadi kalau hajar, kalau teringat kan benda tu, kalau kita dah ada apa keluasan dan kelapangan, kita wajib qada. Wajib qada. Cuma kalau tak ingat dah ustaz berapa tahun tak semayang ni, memang kadang semayang kadang tidak, kadang off kadang on. Buat mana yang kita mampu. Wajib qada. Ya, wajib qada. Sebab sekarang kita dah lapang, kita pun sihat alhamdulillah. Kalau memang tak boleh solat berdiri, kita solat duduk. Tapi isunya wajib diqada. Kejap ya. Okey, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ustaz boleh sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.